Here is my proof. Prihatin TV, suara prihatin rakyat. China Amerika tunjuk parut, China Malaysia tunjuk belang. Bahagian 1 telah menyaksikan bagaimana China Amerika tunjuk parut pertahankan negara, manakala China Malaysia tunjuk belang perlekehkan askar. Ya, orang yang dimaksudkan ialah penyimpati DAP dan penyumbang kepada Pakatan Harapan. Bahagian 2 pula mengisahkan bagaimana China Malaysia dari Parti Keadilan Rakyat PKR pada 2013 lagi telah menghina PDRM dengan menyatakan peristiwa Lahad Datu adalah hanya satu sandiwara. China DAP pula pada tahun 2021 ini mahu parti DAP-nya mengekalkan kecinaannya dan jangan sekali-kali dicairkan. China DAP yang sama pada tahun 2020 telah menghina institusi raja, diikuti beberapa orang lagi. Teruskan menonton. Lahad Datu Kenyataan Tien Chua diselar bernama diterbitkan 2 Mac 2013. Beberapa pemimpin dan pemerhati politik menyelar naib Presiden PKR Tien Chua yang dilapor mengaitkan insiden tembakan di Lahad Datu Sabah dengan dakwaan konspirasi terancang kerajaan UMNO untuk mengalih perhatian dan menakutkan rakyat. Mereka berkata kenyataan Tien Chua itu tidak bertanggungjawab dan keterlaluan memandangkan tindakan pihak berkuasa terhadap kumpulan bersenjata di selatan Filipina itu bersabit soal keselamatan dan keamanan negara. Bekas naib pengerusi DAP Tunku Abdul Aziz Tunku Ibrahim berkata kenyataan Tien Chua itu adalah skrip standard dari DAP yang langsung tidak peka dan tidak sensitif kepada isu keselamatan negara. Dengan membuat kenyataan seumpama ini, dia boleh dianggap sebagai manusia yang mempunyai martabat paling rendah. Ini adalah satu kenyataan melulu yang tidak kita harapkan dari seorang manusia yang sopan. Apa yang boleh kita harapkan daripada dia apabila kita betul-betul berada di dalam peperangan jika dia boleh mengeluarkan kenyataan seumpama itu terhadap insiden pencerobohan di Lahad Datu, katanya kepada bernama apabila dihubungi. Antara lain laporan yang tersiar di laman berita rasmi PKR itu memetik Tien Chua sebab berkata pencerobohan di Lahad Datu itu hanya sandiwara kerajaan untuk menakut-nakutkan rakyat seolah-olah wujud suasana tidak aman di Sabah. Ada konspirasi oleh kerajaan UMNO untuk mengalih pandangan rakyat Sabah, terutama dalam isu pemberian kad pengenalan kepada warga asing, kata anggota Parlimen Batu itu. 2 anggota komando polis Diraja Malaysia terbunuh manakala 3 lagi cedera dalam insiden tembakan di kampung Tanduo. Lahad Datu membabitkan kumpulan penceroboh bersenjata dari selatan Filipina. Kejadian itu turut menyaksikan 12 penceroboh bersenjata yang merupakan sebahagian daripada 180 pengikut Sultan Sulu yang dikepung pasukan keselamatan Malaysia terkorban. We are very sorry, and share the sorrow of our brothers who were killed in this incident in Lahad Datu. Sorry for them, sorry for their family, sorry for the children, and we are sorry for all their relatives. And of course, number 2, we will accept this. We've been in force before, and as you see in 1948 to 1960, there are thousands of our men, police officers, men, all were killed. It's part of the way of life when you are in the service. We are killed and killed. We kill the enemy, and the enemy kill us. So this is part of the thing. So we accept it. When we join the force, we make their crowd. This is a risk. They die. They all die. So anyway, we are, our morale, the men and all of us are happy, up because we see the spontaneous, strong, warm response from the government. The king himself, the Premier Sri Agong himself, showing complete sympathy with the families and with the dead, and they received them at the airport. We all feel very touched about it, and we saw the spontaneous and gracious response from the public all over the country. Of course, in kind of this, we feel a bit sad because some small voices here and there. And not just simple small voices of people who want to become leaders, who say that, this is part of like a TV drama, it's Sindhawara. You don't play around with death. You, every one of you, and everyone up here will die. And death is the work of Allah subhanahu wa ta'ala. It's your creator. If you don't call Allah subhanahu wa ta'ala, you call your creator. All of us will die. And nobody comes back after the death. And we don't make drama of death, So, it's a terrible blow to the family. Imagine the wife, look at you. You're a young man. What happened if you're a father? Your father is killed. And somebody say, oh, he's acting.
Acting means you die and you wake up. That's in television, but not this one. This is death. You don't play around with that. So, we are very sad. Why must ceasing time like this? For all the sacrifices that these people have made. It is easy to sit down in an air-conditioned room and from a far distance. But these guys are there in the battlefield. At Sampurna, I've been a commissioner there. And then it's in a jungle, in the sea. It's just like looking for a needle in a haystack. It's not that easy. It's easy to say things. But you are in the service, that's why we feel for these boys. Because we know how difficult it is. And of course we accept life and death. And of course, another guy even published it in his Facebook. And said that the two who died are dogs, running dogs. Mine. Your dad is being called a dog. Do you like that? Any one of you around here? Your dad, who's a policeman, and somebody published it openly in the media and said the two men who happen to be your dad are dogs. Dogs. How are you going to accept that? It's terrible for us. It's terrible for us. So we are absolutely unhappy. Dikatakan bahawa kontrol lahat itu sendiwara. Tahap keselamatan kita berpegang dengan belenggu anjing dan tadi pres saya jawab, saya kata bagi pihak siapa yang terpilih. Saya nak minta maaf. Bagi mantan Timbalan Menteri, saya nak minta maaf. Saya nak minta maaf kepada keluarga, waris mereka yang terkorban dalam perjuangan untuk memastikan keselamatan. Saya nak minta maaf kepada isteri, banu mereka, anak-anak mereka, di mana jenazah yang bukan sahaja dibunuh dengan kejam, tapi dicincang-cincang, mata dia dicongkir, pipinya dikikis, kepala dia dipancung. Nah, ini menteri dia yang bertanggungjawab. Sandiwara lagi. Tahun 2021, si Ronnie Liu DAP pula mengesahkan betapa rasisnya parti DAP dengan buat kenyataan agar jangan dicairkan kecinaannya untuk meraih sokongan Melayu. Ikuti kupasan DAP hina institusi raja seterusnya. Februari 3, 2019, pemilik akaun Facebook yang menggunakan nama Michael Chia memohon ampun kepada Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibn Sultan Ahmad Shah Al-Mustaqim bila ekoran tindakan memuat naik komen di laman sosial itu yang menghina Sri Paduka. Peniaga langsir Chia Kim Hong, 46, berkata dia mengaku kesilapannya memuat naik komen itu yang berbunyi muka macam end of the world. Saya memohon maaf kepada Yang di-Pertuan Agong atas kesilapan saya. Selepas 10 minit komen itu dibuat, saya telah memadamkannya kerana ramai pelayar Facebook yang marah kepada saya, katanya. Menurutnya, keekoran kesilapan itu, dia ditahan polis pada Jumaat dan Sabtu lalu di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD di sini dan Termeloh. Komen kami, hina institusi Raja Melayu, kemudian minta maaf sebab Akta Sultan 1948 hendak dihapuskan DAP PH. Kalau tahun lepas ahli biasa DAP, tapi tahun 2020 ini ahli bukan biasa-biasa DAP yang merupakan juga Exco Kerajaan Negeri Selangor, Ronnie Liu Tian Q, yang sangat sinonim sebagai suara biadab parti DAP, menghantar pula hantaran FB yang jelas menghasut agar menolak institusi raja dan kemudiannya seperti biasa memadam hantaran tersebut apabila netizen Melayu mula perasan dan menzahirkan kemarahan yang tidak terhingga kerana ini adalah seperti apa Wan Ji mahukan dan DAP sememangnya mendambarkannya pula. Bangkitlah orang Melayu, tolaklah bukan saja DAP tetapi juga PKR, PAN, Pejuang dan Muda, penyimpati serta pembela DAP. Umat Islam dikejutkan dengan peristiwa tragedi hari pertama puasa di mana orang Islam yang diupah menjaga keselamatan majikan berbangsa Cina telah dipukul dengan rotan dan diugut bunuh hanya kerana berpuasa. Hanya sepatah ayat boleh menerangkan kesemua peristiwa-peristiwa tadi, iaitu China Amerika tunjuk parut tanda terima kasih pada negara angkat.
China Malaysia tunjuk belang tanda tiada berterima kasih langsung. Jangan lupa bantu like dan subscribe Prihatin TV. Sehingga bersiaran lagi. Assalamualaikum.